Masya-Allah, tinggal selesai lah. Tinggal selesai ya peperangan Khandaq itu. Okey. Tuan-tuan, ada lagi beberapa perkara saya nak sebut, tetapi saya nak sebut kisah akhlak Rasulullah yang terakhir ni, sebab selepas ni saya akan sebut beberapa perkara yang fadilat, beberapa fadilat tentang selawat saya akan sebut. Okey, ini kisah terakhir selepas hijrah Rasulullah SAW. Ini waktu ketika mana? Akhlak Rasulullah ketika mana? Akhlak Rasulullah SAW ketika menawan kota Mekah. Okey, waktu ketika itu tentera Islam 10,000 orang yang mana berlaku pada tahun 8 Hijrah. Ya, Nabi Muhammad SAW menawan bersama orang Islam, menawan kota Mekah. Okey, secara ringkasnya, ketika menawan kota Mekah, secara ringkasnya, Nabi minta para sahabat, aku nak kamu semua cari 10 orang yang aku senaraikan ini untuk kamu bunuh. Carilah di belakang-belakang kelambu, di belakang-belakang bangunan, cari mereka dan bunuh mereka. Para sahabat pun dengar, okey, baik Rasulullah. Dan sebenarnya tuan-tuan, anak-anak semua, cikgu-cikgu semua, Nabi Muhammad SAW ada sebenarnya daripada 10 orang itu, Nabi ada beberapa orang yang Nabi maafkan. Antaranya Wahsy bin Harb. Okay. Yang kedua, Ikrimah pun Nabi maafkan. Nabi tidak bunuh. Okey, bila dah selesai apa semua, Nabi kumpulkan mereka-mereka yang dimaafkan lah. Nabi kumpulkan mereka di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Okey, kemuncaknya, nak cerita kemuncak ni, waktu menawan kota Mekah, ya, dikumpulkan semua yang tawanan tadi. Nabi kata kepada mereka, apa kata Nabi? Madza tazunnu anni fa'ilun minkum. Agak-agaklah, apa yang kamu rasa aku buat kepada kamu? Nabi tanya, tuan-tuan. Nabi tanya kepada tawanan tadi. Maka mereka pun jawab, mereka orang kafir tadilah yang dikumpulkan tadi, mereka akhun karim wa ibnu akhin karim. Sekali lagi tuan-tuan, akhun karim wa ibnu akhin karim. Apa maksudnya? Kaulah saudara kami wahai Muhammad yang mulia, dan kaulah anak saudara kami yang mulia wahai Muhammad. Mereka sebenarnya teringat, mengimbau kembali kisah Rasulullah SAW pada zaman kecil, zaman remaja. Nabi itu cukup hebat, ya. Semua orang kenal. Rekod Nabi, rekod semua rekod baik. Orang semua kenal. Dan bila diulang beberapa kali kataan tadi, Rasulullah SAW berkata kepada mereka, ya? Nabi sebenarnya sangat penyayang, tuan-tuan. Apa yang Nabi kata kepada mereka? Idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kamu semua. Kamu semua dilepaskan, ya, kamu semua dibebaskan. Sampel kan, tuan-tuan? Nabi seorang yang bermaaf. Masya-Allah, hebat Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi mengatakan kepada mereka tadi, kamu semua dilepaskan. Tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, dalam satu ungkapan, ulama mengatakan, ya, maka Rasulullah SAW kana khuluquhu al-Quran. Sesungguhnya perangai Rasulullah SAW ini, ya, perangai Al-Quran. Tuan-tuan, ya. Walau kunta fazzan, kalaulah kamu semua dalam keadaan fazzan, kasar, ghalizan qalb, ya, hati yang keras, ya, lam fatul hauli, maka orang akan lari daripada kamu. Apa maksudnya, tuan-tuan? Dalam ungkapan ulama ni kata, ya, kita tahu akhlak Rasulullah SAW itu hebat seperti akhlak Al-Quran. Apa ungkapan itu kata? Kalaulah kamu ini seorang yang kasar, seorang yang keras hati, maka orang akan lari daripada kamu. Itulah antara benda yang kita boleh ambil, ya, akhlak Rasulullah SAW, ya, waktu ketika nak menawan ni, dah nak bunuh ni 10 orang ni, ya, maka sebahagiannya Nabi lepaskan. Nabi kata, kalau kita, tuan-tuan, kau ni 10 orang ni, kau dulu kau pun ni pernah bunuh pakcik aku, kau ni ni suka baling batu kat aku. Tuan-tuan, akhlak Rasulullah tidak begitu. Nabi memaafkan mereka dan mereka pun masuk Islam. Masya-Allah, hebat kan, tuan-tuan? Dan antara pengajaran kita boleh ambil, tuan-tuan, sebenarnya, tuan-tuan, ini cadangan saya kepada kita, tuan-tuan.
kita ni kalau tak dapat tak dapat nak mengambil keseluruhan akhlak Rasulullah, dapat beberapa perbuatan tu okey dah. Tapi yang penting daripada Nabi Muhammad SAW, Nabi kata apa? Al-mar'u bi asgharihi lisanihi wa qalbihi. Apa? Al-mar'u bi asgharihi lisanihi wa qalbihi. Apa maksudnya? Seseorang itu dikira dengan dua anggota yang kecil, lidah dan hati. Kalau lidah baik, hatinya pun baik. Tuan-tuan, ini yang sabdaan Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan ya. Itulah antara kisah akhlak Rasulullah SAW. 10 dan pukul 10.12. 10.12. Saya pukul 10.30 ada program ni. Tapi tak apa. Saya akan gunakan masa insyaAllah, tuan-tuan. Cuma tuan-tuan, yang saya bawa tadi sebenarnya sirah Rasulullah SAW daripada kecil, remaja, sebelum hijrah, selepas hijrah, waktu Nabi, sebelum Nabian, selepas Nabi, tuan-tuan. Sebenarnya itu adalah kisah yang kita ambil ulang kaji, tuan-tuan. Ya, saya ulangkan nama sahabat, nama tawanan yang diberi kemaafan, dan nama sahabat yang dibunuh dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, sebenarnya itu adalah ulang kaji, tuan-tuan. Apa pun tuan-tuan, di dalam bulan Rabiul Awal kita sebenarnya sekarang ni dah berada 20 Rabiul Awal ya. Kita dah berada dah lebih separuh pertengahan pertengahan bulan Rabiul Awal. Jadi tuan-tuan, sebenarnya guru saya ada sebut, tuan-tuan ya, di zaman kita sekarang ini banyak perkara yang kita akan tempuh. Cabaran-cabaran hebat akhir zaman, tuan-tuan. Kalau pemimpin, cabaran yang hebat lah ya. Masalah pencuri, masalah umat banyak kan, tuan-tuan. Apa Nabi kata? Nabi kata tidak lain tidak bukan ubat ialah kita dengan memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat, tuan-tuan. Itulah ubatnya sebenarnya, tuan-tuan. Ya, ramai orang pandang ringan tentang selawat kepada Rasulullah, tapi sebenarnya ubat yang paling baik banyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adakan majlis di surau, di sekolah, ya, di rumah kita, majlis selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, tuan-tuan. Dan saya nak bawa satu cerita, tuan-tuan ya. Kelebihan selawat ni. Satu cerita kelebihan selawat. Okay. Waktu ketika ini cerita daripada daripada Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu ya. Abdullah bin Mubarak waktu ketika dia ketika melaksanakan tawaf, tuan-tuan ya. Waktu ketika penat selepas menunaikan tawaf ya, Abdullah ni bersandar dengan sambil mata melihat ke Kaabah ya. Satu ibadat, tuan-tuan ni, kalau kita tengok Kaabah, ibadat ya, dikira ibadat kepada Allah SWT. Okay. Ketika memandang Kaabah terlihat ya, seorang pemuda melakukan tawaf, melangkah sikit. Pelik kan? Kita dah tawaf 7 kali kan? Bayangkan melangkah sikit. Contoh sekali langkah tu dalam masa 1 minit tak sampai. Macam mana, tuan-tuan, 7 kali pusingan tu nak habiskan berapa lama kan, tuan-tuan? Maka Abdullah bin Mubarak ni pun bertemu pada pemuda itu. Selepas selesai tawaf lah, dia tanya, wahai pemuda, aku lihat kau ni kenapa menapak berjalan perlahan-lahan, kenapa? Maka pemuda ini pun bercerita kepada Abdullah bin Mubarak ya, waktu ketika pemuda ini bersama ayahnya nak melakukan ibadah haji bersama rombongan ya. Di dalam perjalanan tak sampai di separuh perjalanan, ayahnya ditimpa sakit sehingga meninggal, dicabut nyawanya. Dan pemuda ini rasa sedih. Sebab apa sedih? Sebab melihat wajah ayahnya bertukar jadi hitam. Allah, bertukar jadi hitam. Mesti ingat, ayahku zaman-zaman muda ni mesti banyak maksiat, banyak perkara yang benda yang tak baik dilakukan waktu usia hidupnya. Maka waktu aku menangis sampai waktu malam, melihat keadaan. Sebab aku menangis, sebab pun segan juga nak bagi tahu pada kumpulan yang bersama rombongan tadi nak cerita ayahnya
meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Macam tu lah, su'ul khatimah lah, sebab muka hitam tu semua kan. Waktu 3 malam, ketika dia tidur, datang seorang pemuda, datang seorang pemimpi, datang seorang pemuda yang kulitnya putih, kemerah-merahan, pakaian putih, berserban, ya, masuk ke dalam kemah, ya, masuk ke malam, tidur dalam kemah, senang kemah, ya. Kemudian dia mengusapkan ke tubuh ayah pemuda tadi beberapa kali dan bertukar, ya, bertukar wajah, ya, ayah pemuda tadi dalam keadaan putih berseri-seri, masya-Allah, hebatnya. Maka bergembiralah, tidak berdukalah pemuda tadi. Maka dia sempat menarik jubah pemuda tadi, bertanyakan, siapa kamu? Pemuda tu pun kata, kamu tak kenal aku? Kamu tak kenal aku? Tak kenal. Akulah Muhammad. Aku datang di sini untuk memberi syafaat sebelum yaumul qiyamah, sebelum hari kiamat kepada ayah kamu. Masya-Allah. Tuan-tuan. Jadi alhamdulillah pemuda tu rasa gembira, ya, sebab ayah pun dah muka pun dah muka ayah pun dah putih, tak hitam seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi tuan-tuan, apa yang kita boleh, ya, pemuda tu sempat bertanya kepada Rasulullah, kenapa ayah aku ini bertukar wajah mereka? Inilah ayah kamu waktu sebelum tidurnya sentiasa bersalawat kepada Allahumma shalli ala sayyidina sebelum tidur setiap hari. Ayah kamu itulah lakuan perbuatan ayah kamu sentiasa bersalawat. Maka aku datang hari ini untuk memberi syafaat aku dan itulah kelebihan yang ada pada ayah. Dan apabila melihat pada kisah itu, maka pemuda itu pun bernekat, bermula hari ini aku akan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan kisah, ya, bersama ayahnya, masya-Allah. Tuan, itu kisah yang benar, ya, yang berlaku pada seorang pemuda yang diceritakan oleh Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu. Tuan, kalau kita lihat, ya, banyak hadis yang diceritakan. Hadis pertama sekali, man shalla alayya wahidatan. Barang siapa yang berselawat ke atas diriku, ya, satu kali, sallallahu alaihi ashran, Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Kemudian ada lagi Nabi bersabda, man shalla alayya ashran sallallahu alaihi mi'atan. Barang siapa yang berselawat ke atasku 10 kali, Allah akan berselawat kepada dia 100 kali. Masya-Allah. Dan ada lagi, man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi alfan. Barang siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, Allah berselawat kepadanya 1000 kali. Tuan-tuan, apa yang paling hebat tuan-tuan? Ada lagi 2 hadis, man shalla alayya alfan fi kulli yawm, alfan marrah. Barang siapa yang berselawat ke atasku 1000 setiap hari, ya, 1000 kali, zahamat katifuhu katifi ala babil jannah. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, ya, setiap hari 1000 kali, maka berlagalah bahuku tu Rasulullah, berlagalah katifuhu, bahu, bahu siapa yang berselawat tadi, hu tu kembali kepada selawat, katifi, bahu aku tu Rasulullah, maka berlagalah bahuku dan bahu yang berselawat ke atasku tadi untuk memasuki pintu-pintu syurga. Masya-Allah, masuk, kata apa tuan-tuan, masuk syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali tuan-tuan, ya, sehari. Dan ada lagi, man shalla alayya alfan fi kulli yawm alfa marrah haramallahu jasadahu 'alan nar. Tuan, barang siapa yang berselawat ke atasku 1000 kali pada setiap hari, 1000 kali, maka Allah SWT mengharamkan badannya masuk ke api neraka. Masya-Allah, tuan-tuan. Itulah antara fadilat yang saya sebut tadi. Itulah antara saya kata antara penutup yang saya sebutlah, tuan-tuan. Marilah kita berselawat kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, selawat sekali, Allah selawat kepada kita 10 kali. Selawat 10, Allah gandakan selawat kepada kita 100 kali. Begitulah kita berselawat 1000 kali setiap hari, tuan-tuan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut tadi akan diharamkan jasad orang yang berselawat tadi untuk masuk ke dalam api neraka. Dan tadi saya sebut siapa yang berselawat juga 1000 kali, bahu dia dan bahu Rasulullah masuk ke dalam pintu syurga, ibarat kata masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan, begitulah antara sirah Rasulullah SAW saya bawa. Tuan-tuan, yang pertama sekali dari segi pengetahuan, tuan-tuan, saya bawa kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan ya, ahli sunnah wal jamaah, tak ada masalah tuan-tuan ya. Sambut Maulidur Rasul. Teruskan tuan-tuan untuk kita memperingati Rasulullah SAW. Kemudian saya bawa kisah Rasulullah. Kisah itu apa yang akhlak Rasulullah buat dan kita kena contohi. Tak kiralah kita sebagai pemimpin, tak kiralah kita ni sebagai orang yang paling besar, orang yang ada tawanan, apa akhlak Rasulullah, tuan-tuan. Dan waktu ketika di akhir sekali kemuncak, ya, Nabi dah berjaya ni untuk menawan kota Mekah. Apa Nabi buat? Nabi memaafkan. Nabi memaafkan kepada orang-orang yang sekutu dengan ni. Masya Allah, tuan-tuan. Dan akhir tadi, baiklah kita ambil fadilah, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan, yang saya sebutkan tadi kita amalkan sama-sama. Semoga pada bulan Rabiul Awal, bukan setakat bulan Rabiul Awal saja kita berselawat, tetapi sehingga bila-bila tuan-tuan kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita yakin dengan hadis Rasulullah. Allah SWT yakin dengan hadis Rasulullah. Barang siapa yang berselawat 1000 kali tadi, kita yakin kita boleh masuk syurga bersama Rasulullah dan kita diharamkan untuk masuk dalam pintu api neraka. Masya Allah. Alhamdulillah tuan-tuan ya. Jadi terima kasih tuan-tuan ya, warga SMK Bukit Kapar, sekolah TH25, warga sekolah ya, anak-anak semua. Ustaz ceramah hari ini umum ni untuk anak-anak, untuk pemimpin-pemimpin kampung, untuk pemimpin-pemimpin sekolah, guru-guru sebagai pemimpin anak-anak di sekolah, ibu bapa sebagai pemimpin di rumah, ya, ketua-ketua kampung, semualah kita ambil lah, contohilah akhlak Rasulullah SAW. Setiap apa perlakuan Nabi buat dalam kisah Nabi, tuan-tuan, kita ambillah contoh. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan istiqamah dalam hidup kita, sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah berikan kita kekuatan ya, setiap hari dan kita bersemangat ya, kita melaksanakan sebagai tanggungjawab kita melaksanakan ibadah kepada Allah, kita melaksanakan kita punya tanggungjawab sebagai guru dan sebagainya, insya-Allah. Dan murid-murid ya, sebagai murid-murid, berilah bacalah buku, berilah anak-anak komitmen yang terbaik di sekolah. Kalau cikgu kata peksa dah dekat ni, SPM dah tak lama dah ni, buat yang terbaik. Adik abang-abang alumni yang berada di sekolah, yang pernah bersekolah SMK Bukit Kapar, berilah semangat kepada adik-adik dan cerita kepada mereka pengalaman abang-abang selepas SPM. Ya, abang dulu cemerlang, bila cemerlang boleh masuk universiti, bila tak cemerlang jangan risau, boleh berada di mana-mana, tapi kita dengan akhlak Rasulullah, kita walaupun kita berada di mana, insya-Allah Allah akan lindungi kita. Walaupun kita tak cerdik mana, tapi dengan akhlak kita bawa ke mana-mana, maka Allah akan jaga kita akan diterima oleh orang ramai, dan insya-Allah kita akan diberi keberkatan dalam hidup. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak semua warga SMK Bukit Kapar, penonton, setakat itulah ceramah yang Ustaz boleh berikan sehingga habis 10.30 ini. InsyaAllah dalam keberkatan dalam Rabiul Awal ini, marilah kita sama-sama ya mengingatkan kembali ya kisah Rasulullah. Ya, kita akan sentiasa ya dalam keadaan bersedia, dalam keadaan kita ini melihat kita postmortem dalam diri kita dan sebagainya, insyaAllah ya tuan-tuan ya. Jadi kembali kepada Cikgu Halim selaku moderator kita pada pagi ini, insyaAllah ya, kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih kepada SMK Bukit Kapar, Puan Hajar Siti Hajar, warga sekolah, pentadbir, dan insyaAllah saya percaya anda semua orang yang cemerlang dapat memimpin sekolah
memimpin keluarga, memimpin guru-guru dengan ke arah yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar itu. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.